Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, harus bagi Allah membuat akan mungkin dan tinggalkannya. Soal yang mana dikatakan harus dan yang mana dikatakan yang harus, dan adakah salah satu daripada kedua itu sifat zat dan sifat fi'il? Soalan yang seterusnya, adakah harus atas istri turut hantar jenazah suaminya ke kubur padahal ia di dalam iddah dan tidak boleh keluar rumah? Dan yang ketiga, mohon bahawa terangkan makna bagi lafaz syai' dan suatu, adakah zat dan sifat Allah juga termasuk di dalamnya? Apakah benda di antara maujud dan wujudi beri segi maksud? Bagaimana harus kita tarbiyah anak-anak dalam masa yang mencabar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis dan juga yang mulia kepada semua guru-guru yang hadir dan yang bertugas di Ma'had At-Tahfidz ini, dan semua hadirin dan hadirat yang hadir di majlis yang seperti ini, semoga-moga dicucuri rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah
Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnianya yang sangat banyak, lagi pulanya yang sangat tinggi nilaiannya dan banyak sehingga kita tak kuasa dapat menghitungkan satu persatu. Walau bagaimana sekalipun kita ambil satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita di antara sebanyak-banyaknya, yaitu Allah berfirman, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan peringat ataupun mengingati olehmu ya Muhammad, kerana sesungguhnya beri peringatan itu adalah memberi manfaat akan orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengkhususkan ayat itu dengan firman tanfa'ul mu'mini, tidak kata tanfa'ul nasa. Sedangkan ambil manfaat itu secara umum semua manusia yang berakal. Tapi oleh kerana manusia sungguh pun punya akal, tapi bila tidak beriman, tidak percaya apa yang disampaikan, seolah-olah tidak ambil manfaat, tidak ada guna. Lalu Allah mengkhususkan fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Nah, bagi orang yang mau, bagi orang yang ambil perhatian, nasbah bagi orang itu sangat-sangat berguna bila memberi peringatan nasihat. Bagi yang tak ambil peduli, orang berkata beri manfaat, tak memberi berguna. Lalu Allah Ta'ala khusus tanfa'ul mu'minin wa zakir, dan beri peringatan olehmu ya Muhammad. Pada awalnya umum, suruh beri peringatan tu umum, sebab tidak sebut kalau mengaji ilmu balaghah, tidak sebutkan maf'ul. Beri peringatan olehmu akan siapa saja. Tapi di akhir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya beri peringatan itu beri manfaat akan semua orang mukmin. Lalu disoal, bagaimana dikhusus dengan orang mukmin? Kerana orang mukminlah yang ambil manfaat dengan tazkirah itu. Nah, seperti juga Allah Ta'ala kata, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sedangkan ayat lain hudan linnas. Nah, Al-Quran diturunkan ialah memberi petunjuk kan semua manusia, bukan khusus pada muttaqin saja. Kerana bila umum manusia, sama ada yang muttaqin arti orang mukmin, juga yang lain mana orang kafirin. Semua Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi di awal ayat ni Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin. Beri petunjuk akan orang yang bertakwa, ada sifat takwa. Bagaimana sifat orang muttaqin? Ialah allazina yu'minuna bil ghaib ila akhiril ayat, yang kita selalu ingat dan maklum sangat di awal surah Al-Baqarah kan. Itu. Baik, demikianlah maknanya kelebihan orang yang ada iman tu beberapa segilah. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam bentuk puji. Nah, itulah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kita ini hamba-Nya yang beriman. Kalau kita pergi kepada kebetulan soalan tadi, bunyi kata harus, yang harus tadi, bolehlah kita masuk selalu dalam soalan tu. Ini setengah daripada perkara yang harus bagi Allah, bukan yang wajib atas Allah. Yakni maksudnya yang harus ayat akli, harus pada akal jadi maksudkan. Juga jaiz yang harus pada akal, dan juga wajib pada akal yang dimaksudkan. Jadi betullah dengan soalan tadi, apa dikata harus dan yang harus. Maka bila sebut di sini, masa Allah Ta'ala menjadikan kita
suatu perkara yang harus. Kemudian menjadikan kita ini pula berbentuk manusia pun yang harus. Manusia pula yang mempunyai akal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kan dalam surah Sajdah selalu kita dengar. Apalagi banyak kita ingat. Nah, Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu untuk lalil intifa' akal sam'a, Allah Ta'ala menjadikan pendengar yang dengannya kita boleh dengar. Maka kita dengar ajaran yang hak, yang sebenar, barang yang berfaedah, itu satu bagai syukur nikmat sama. Wal absar, dan Allah Ta'ala menjadi pula pelihat yang dengannya lah kita boleh nampak. Bila kita nampak, satu bagi syukur nikmat nampak, boleh kita lihat Al-Quran walaupun tak baca. Buka Quran, buka kitab, apa saja tulis-tulis sama pada kita buka walaupun tak baca. Baca itu habuan lidah pula kan. Tengok itu habuan bahasa. Wal afidata. Dan Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu tu afidah, akal, pengerti, yang dengannya lah dapat kita mengerti. Setelah kita dengar, setelah kita lihat sesuatu, kedengaran yang kita dengar hatta pergi kepada akal, masuk di dalam hati, panggil mengerti. Sebab tu bahasa Siam dia panggil kau jai. Apa kau? Kau ni masa kita masuk jai hati. Bila dengar, dengar dihurai-hurai, terdengar-dengar. Kedengaran tu maksud daripada kedengaran masuk ke dalam hati. Maka panggil kita dapat mengerti. Dengan apa? Dengan ada akal. Kemudian Allah menjadikan pendengar, pelihat dan juga akal pengerti. Semua tu jaizun, bukan wajib atas Allah. Kemudian di samping itu pula, selain bukan semua yang ada akal itu beriman, Allah menjadikan kita pula ini hamba-Nya yang beriman. Semua ni pun yang harus bagi Allah. Sebab tu kita syukur. Tak salah pun harus bagi Allah menjadikan kita ini yang kufur dan yang beriman. Beberapa akhir jadi pula kufur, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kufur Allah menjadikan yang beriman, kan? Ini perkata masalah perkara jaiz yang harus dalam soalan tadi. Nah, soalan cuba ulang sekali lagi. Harus bagi Allah buat akan mungkin dan tinggalnya. Itu dia dalam pengajian akidah. Nah, wa ammal jaizu fa fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau mengaji bentuk matan Syekh Sanusi rahimahullah. Dan ada pun yang. Nah, kalau cuma ada yang. Dan ada pun jaizu yang harus, yakni harus bagi Allah. Itu apakah perkara yang harus bagi Allah? Fa fi'lu kulli mumkinin. Maka iaitulah yang harus itu buat. Buat pun kita panggil, melaku pun kita panggil. Nah, buat ataupun melakukan apa yang dapat pada apa lu kulli mungkin. Membuatkan semua perkara mungkin. Harus bagi Allah itu buat. Dan autarkuhu ataupun tinggal buat. Yang buat tak buat itu harus bagi Allah. Tarkuhu ay tarku fa'li kulli mungkin. Buat tak buat harus bagi Allah. Maka perbuatan itulah panggil masa dalam kata mungkinin. Maka di soalnya apakah beza antara harus dengan yang harus? Nah,
Harus dengan yang harus apakah beza? Ini kita kembali pada kitab Arab di sana dia bicara. Pada awal kali kita mengaji kitab Mata' Ibrahim dan syarahnya, i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathatin. Tersimpan di dalam 3. Maka dia bilang, 1 al-wujub. Yang kedua al-istihalatu. Yang ketiga al-jawazu. Lepas tu syarah pula mari buat syarahan. Apakah makna al-wujubu? Iaitu makna al-wujubu iaitu adamu qabuli tak terima tidak. Adamu qabuli lintifa. Tak terima tidak sama sekali. Wal istihalatu maknanya adamu qabuli thubuti. Tak terima sungguh sama sekali. Manakala al-jawab terjemahnya harus qabulus thubuti wal intifai. Terima sungguh, terima tidaknya. Ataupun dengan kata lain, terima berlaku, terima tidaknya. Maka kita salih pula, yakni boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak. Hari ini hujan ke tak hujan? Kalau soal kita nak jawab macam mana? Boleh jadi hujan, boleh jadi tidak. Gelap menu atas, boleh jadi turun, boleh jadi tidak. Itu tak? Kadang-kadang menu macam tu tapi lepas. Terkadang panas sebegini, itu semua termasuk dalam jaizun yang harus. Harus ialah diri terima. Terima oleh suatu. Maka kalau kami mengaji kaedah adamu qabuli lintifa. Ya ada daripada idhafah kepada maf'ul. Adamu qabuli lintifa. Tak terima tidak. Arti tak terima oleh suatu akan tidak. Manakala harus qabulus subut wal intifa. Terima oleh suatu akan sungguh dan tidak. Diri terima tu panggil harus, yakni pada akal. Akal kita fikir yang berlaku boleh terima, tak pun boleh terima. Itu panggil harus pada akal. Manakala sewaktu tu itu panggil jaizun yang harus. Maka yang harus ni terbenar zat pun masuk, sifat pun masuk. Masalah diri kita ini, masalah jaizun yang harus. Dan sifat yang berlaku di kita ni jaizun, masalah yang harus. Perkara yang terima berlakunya dan terima sungguh dan tidak. Seperti mati kita ni, yang terima sungguh, terima tidak. Lepas pada mati akan hidup balik. Masalah jaizun, yang boleh jadi iya, yang boleh jadi tidak. Itu semata-mata tilik pada akal. Jangan lagi tilik kepada janji Allah. Yakni biqat'in nazar, dengan tak tilik kepada janji dari Allah. Tapi kalau tilik janji daripada Allah, kullu nafsi la'iqatul maut. Mari aridinya wajib. Kita ni akan mati. Selepas mati, janji dari Allah, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu selepas mati pula kamu akan dibangkitkan. Bila tilik pada janji Allah, naik mari wajib. Dia panggil wajib sam'an. Ni kalau kita mengaji usuluddin, dia ada bicara uluhiyah, nubuwah, sam'iyah. Maka hukum wajib mati, wajib bangkit, semua dia panggil wajib cara sam'iyah. Semata-mata dengar dari Allah, kata kita semua akan hidup balik. Sebab tu siapa ingkar tak percaya, maka jatuh hukumannya kufur. Kalau orang sudah beriman, gugur imannya, panggil riddah. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, dia panggil sam'iyah. Tapi kalau semata kita fikir akal, tak kalau Allah yang maha kuasa,
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang amat kuasa atas semua perkara, termasuk dalam kulli syai'in tadi, mematikan, menghidupkan, tidak memati, tidak menghidup, semua masalah perkara yang harus pada akal. Maka tempat kita nak bezanya harus, iaitu di semata-mata terima adanya tiadanya. Terima oleh sesuatu akan tiada dan ada. Itu panggil harus. Ini sifat balik baru. Ada penasbah Allah, dia kena kait. Harus bagi Allah. Dia kena kait dengan muta'alliq ke bagi. Harus bagi Allah. Itu panggil sifat zat. Ini halus sikit lah. Ni apa masa ni bahasa orang mengaji halus ni. Mereka kata, tadi soal juga tadi, adakah daripada sifat zat ataupun sifat af'al? Jadi kalau kait harus bagi Allah, itu maka harus bagi apa itu sifat zat Allah. Allah bersifat dengan harus baginya. Harus apa? Buat ataupun tidak buat. Maka buat tak buat itu panggil sifat fi'il. Itu maksud dalam kata perbuatan, lakuan. Itu panggil masalah jaiz. Harus bagi Allah. Itu panggil sifat zat. Allah bersifat dengan harus. Bukan Allah bersifat dengan wujud mesti buat. Tak. Jadi kalau mesti atas Allah buat, arti Allah di bawah tekanan. Mustahil. Dan kalau Allah tu bersifat dengan istihalah buat, orang yang kata halangan. Dia tiga je. Mesti buat. Itu mana kita di bawah tekanan. Sebab kita hamba ni kan, mesti kena beriman. Mesti kena solat. Sebab apa kita bersifat dengan mesti? Mesti kena buat. Kerana kita di bawah tekanan dari Allah. Dan kita dihalangkan daripada buat itu dan ini. Kerana kita di bawah perintahan daripada Allah. Tapi zat Allah yang maha kuasa, yang maha esa, adakah yang menekankannya? Tak ada. Adakah yang menghalangkannya? Tak ada. Maka bila kalau ada tekanan, panggil mesti Allah tu buat. Itu wajib dia panggil buat dengan jalan wujub. Itu mustahil. Juga istihalah buat, mana ada halangan. Semua tu mustahil. Bila dua tu dah luput, wujub tidak, istihalah tidak, klik pada jawab. Harus bagi Allah buat. Kata nak salim, kata lain, ikut dia je. Ikut dia saja. Dia nak jadi kita ni apa saja. Kita manusia ini harus tak bagi Allah nak menjadikan rupa binatang, batu? Harus tak? Ya. Ini harus. Boleh jadi kita manusia, Allah menjadikan batu. Kita manusia, Allah menukarkan, mengubah, kita panggil mengubahkan rupa kepada binatang. Bahkan telah berlaku. Bahkan telah berlaku. Umat Nabi Daud di zaman dulu, Ashab Ailah, telah Allah Ta'ala menjadikan kera. Tersebut dalam Quran ada. Wakunu qiradatan khasi'in. Mana Allah menceritakan bahawa ia telah menjadikan umat Nabi Daud oleh kerana dia derhaka. Allah Ta'ala menjadikan kera. Ada kata harus boleh jadi serta berlaku dah sungguh. Dan juga setengah daripada berlakunya daripada manusia jadi babi, berlaku masa umat Nabi Isa alaihissalam pun. Jadi ada kata harus tadi macam kita ni rupa manusia, harus bagi Allah nak menjadikan rupa kita ni kepada rupa binatang. Nak ubah, dia panggil nak ubah rupa. Itu maknanya maksud dalam kata perkara harus. Lalu tu bila disoal, adakah harus tu sifat bagi Allah? Ya, tapi kena kait. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Itu panggil sifat zat Allah. Sifat zat. Harus bagi Allah boleh buat ataupun tak buat. Buat tak buat tu apa sifat af'al. Halus sikitlah.
Orang mengaji di pondok ni. Nah, ngaji kita ada sarahan, itu dia dah. Jadi mana yang ni kalau kita tak pandai hurai pun tak ada jadi masalah. Ini bab huraian, tapi akidah pegangan kita tu asal betul pada wakil. Kalau soal, adakah mesti atas Allah buat sesuatu? Saya jawab macam mana? Cuba jawab. Ini soal betul aja. Kalau tanya, adakah mesti atas Allah membuat ke sesuatu? Jawab kena pada tempat kata, tak mesti. Adakah halangan Allah dari buat sesuatu? Tidak ada halangan. Maka soalan dua tadi duduk dalam amal kita di zikir semua. Mana? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ingat. Ada pula datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pada kita tambah lagi wa la radda lima qadaita. Tu riwayat lain lah. Campur situ. Baik. Jadi tempat naknya munasabah Allahumma ya Allah la mani'a lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, kita mengaku bina di atas akidah kita. Kita mengaku kata ya Allah la mani'a lima a'taita. Tak ada yang menghalangkan, tak ada yang menegahkan lima a'taita. Yang ni mana? Tidak ada yang menegahkan engkau maf'ul kedainya. Tidak ada yang menghalangkan engkau bagi barang yang telah engkau kurniakan. Bila engkau telah menentu sedia bahawa ini rezeki sianu, bahawa ini suatu yang akan berlaku, maka siapa nak halang? La mani'a. Sebab tak mustahil Allah buat tu. Pasal tak ada yang menghalang. Dia nak buat apa? Dia buat. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang menghala beri. Yang akan kau barang yang akan halangkan. Sudah ia menentu bahawa ini bukan milik si anu, bukan kepunyaan si anu, maka tak boleh. Tak ada siapa nak boleh beri. Mana kata hanya harus bagi dia nak beri akan apa kepada siapa yang hendak. Harus bagi dia menghalang, menegahkan sesuatu dari siapa yang ia kehendaki. Itu lebih akidah dah. Harus bagi Allah. Maka harus ini sifat bagi zat Allah. Ada tu ikut dia. Supaya kuasa ikut dia. Macam mana hari ni nak pergi ke sana? Tu ikut. Kita nak tekan dia tak boleh. Kamu mesti kena pergi. Tu kita orang atasan. Boleh kita tekan orang bawahan. Sebab tu Allah talabu minal a'la ilal adna. Sebab tu dia perintah. Kamu kena buat ini, sallu. Apa nama ni? Aqimus salat wa atuz zakah. Dia perintah. Kita kena perintah. Dan jangan. Jangan. Dia ada larang. Ada apa dia? Siapa nak jangan ke dia? Siapa nak perintah dia? Ada. Apa tu kita dah minta tu? Atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, beri olehmu ke kami. Perintah Tuhan kah tu? Tidak. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau menyimpankan kami. Kita larang Tuhan kah? Tidak. Sebab tu dia panggil apa ini? Dia panggil rupa bercakap amar. Yang mengaji kelima ati fi amar. Tapi makna doa. La tuzigh qulubana. Kelima tu lah nahi.
Jangan kau menyimpankan kami. Larang Tuhan kau. Dah. Panggil doa. Sebab tu ulama beradab. La nahi, la doa iyah. Dia panggil. Ini nak beradab. Tak mau kita guna perintah. Mana kita perintah Tuhan suruh beri. Kita sebagai anak minta dengan ayah. Ayah mesti beri tu. Oh, apa itu? Tak ada adab. Sama makhluk boleh jahat adab. Nah, hanya kita minta kalau boleh ayah. Saya nak pergi situ sehari dua, macam mana ayah nak kata. Bentuk berbincang, bentuk permintaan itu beradab. Bukan kita nak perintah ayah. Begitu kita nak larang ayah tak boleh. Jangan ayah buat begitu. Mintalah kalau boleh, tak usahlah. Itu panggil beradab secara minta. Begitu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun guna la, asalnya la nahi, jangan terjemahnya. Nah, naklah. Mestilah. Walaupun guna bentuk amal, maknanya doa. Doa iya. Demikianlah. Sebab apa? Sebab harus bagi Allah buat. Bukan mesti atas Allah buat. Dan bukan halangan Allah dari buat. Itu dia panggil akidah kita dah. Harian begitulah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lain kalau pergi kepada Mu'tazilah. Sebab mereka ini tergelincir jalanan mereka dari jalanan Ahlussunnah. Maka tergelincir ni dah. Dia guna kata dalal, sesat. Yakni sesat dari jalanan Ahlussunnah. Tak mesti sesat itu kufur. Tak mesti. Tak mesti. Itu maknanya sesat dari jalan Ahlussunnah. Supaya kita nak mai kat sini sesat jalan. Kadang sampai juga tapi sesat. Sesat jalan jalan lain. Memang siapa juga. Jadi bagi mereka itu Mu'tazilah walaupun terlari daripada jalan sunnah, jadi tempat kembalinya kepada Maha Suci Allah di situ juga. Sebab tu ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumkan dengan kufur. Mereka yang membawa kepada kufur tu lain hal lah. Itulah kita kembali pada soal tadi. Harus itu terjemah daripada Arab jawaz. Yang harus terjemah daripada Arab jaizun. Kalau yang mengaji surah agak itu kelimah masdar daripada jaza yajuzu jawazan harus. Jaizun yang mengaji kata isim fa'il ma dalla ala hadatsin wa sahibi yang harus. Tu beza. Pergi dengan yang pergi sama ke lain? Pergi kena di perbuatan. Pergi agak itu pergi. Yang seorang yang bersifat dengan pergi, berjalan dengan yang berjalan lain kan? Berjalan satu kelakuan, ini duduk. Kita ni duduk. Duduk ni satu sifat, duduk. Yang duduk kena ke diri kita yang bersifat dengan duduk. Panggil yang lebih mari. Yang tidur dengan tidur tu lain. Itulah ada beza lah. Ni pun sepatutlah harus dengan yang harus. Harus tu kena diri, tak terima apa dia ni, terima sungguhnya dan tidaknya. Semata-mata terima sungguh, terima tidak tu panggil harus. Suatu yang bersifat dengan terima begitu, apa yang harus. Maka zat kita ini yang terima matinya, yang terima juga tak mati. Yang tak mati pun boleh jadi, mati pun boleh jadi. Maka diri kita ni panggil yang jaiz. Apa tu kalau nak ada tambahan lagi soalan yang bahasa muskil lagi, boleh. Bila di atas perayaan tadi. Apa dia? Ni ya? Oh, kalau boleh guna sikit bagus. Galik sebenarnya. Ya. Kalau tak tanya tak apa dah. Bila tanya tu, masya-Allah. Ya. Itulah di antaranya itu hubungkan dengan akidah. Tapi nak sampai pada tahap huraian saat itu, tu dalam kita pengajian fardu kifayah lah dia panggil. Adapun pegangan kita tu bagi kita orang awam sudah pun
kena dah pada tempat hingga kita tak pandai nak urai je. Baik. Apa lagi? Adakah harus atas isteri turut hantar jenazah suami? Baik. Itu soalan tu sudah pun disoalkan semalam. Dah semalam. Tapi kalau kita nak guna dari segi bahasa, adakah harus dia kena bagi? Adakah harus bagi seorang perempuan ataupun bagi seorang isteri? Itu harus bagi. Dia tak guna harus atas dari segi bahasa. Nah, kalau kata wajib atas, tu bahasa dia guna nah. Adakah wajib atas perempuan? Dia guna wajib atas. Tapi kalau guna adakah harus, dia tak guna atas. Adakah harus bagi? Tu bahasa. Nah, adakah harus bagi seorang perempuan yang kematian suaminya? Begitu nah. Harus apa tu? Ini saya ikut dengan hukum syariat dah ni. Harus apa tu? Iaitu menghantarkan jenazah suaminya. Nah, itu dia. Itu sudah pun kita beri jawapan dah semalam, tapi dah makna apa dia soalan tu ulangkan lagi kerana tempat lain ni. Maka kita berilah sepitah lalu sebagai tunaikan soalan itu saja. Ya, kita sudah maklum bahawa perempuannya apabila kematian suami selain daripada wajib iddah wafat, kita panggil kan, hanya panggil amrun ta'abbudiyun, wajib di atas, wajib atas perempuan itu beriddah dengan kata iddah wafat, sekalipun perkahwinan itu belum berkedudukan. Masalah si pasangan itu berkahwin hanya sekadar akad nikah. Katakanlah suami di Mesir, si perempuan isteri di Malaysia ni masalah. Maka akad nikah, sudah akad nikah gantung, maka suami pergi ke Mesir ataupun sebaliknya. Artinya belum duduklah, belum muasyarah. Kebetulan mati si suami itu. Timbul satu soalan, adakah wajib atas perempuan itu beriddah kerana belum duduk lagi? Jawabnya, ia wajib beriddah sebagai iddah wafat. Ini apa? Amrun ta'abbudiyun. Allah perintahkan sungguh tunggu. Secara umumnya wallazina sebagaimana Allah Ta'ala kata apa dah? Allazina yatawaffawna minkum. Kau tak dah. Cuba. Dia mari dah hadapan ambil kepala dulu, tak apa. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mari. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajahum. Ada keliru pasal tak sedap ni. Nanti sekejap lagi dia mari. Jagi sebentar dia mari. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan apa dia, orang-orang yang mati lalu meninggal suami isterinya, maka hendaklah perempuan yang kematian suami itu kena tunggu iddah tunggu. Masanya untuk berkahwin lain kena tunggu masanya 4 bulan 10 hari. Itu umumnya sama ada pernah duduk sebagai suami isteri ataupun belum. Dia panggil amrun ta'abbudiyun. Bila amrun ta'abbudiyun tak ditanya kerana apa? Sedangkan tak pun duduk lagi. Di antara hikmah disuruh iddah supaya tidak bercampur nasab, keturunan. Maka ini tak duduk lagi. Ini apa? Amrun ta'abbudiyun setengah jawab. Jadi ma la yuqalu ma'nahu.
Allah perintah suruh tunggu 4 bulan 10 hari, tunggu. Dia panggil amrun ta'amudi. Maka di samping kita tunggu 4 bulan 10 hari panggil iddah wafat, satu hukum lagi tambahan, wajib atas si perempuan di dalam iddah wafat itu wajib oleh ihdad, tarkuz zina, tinggalkan perhiasan. Dan juga tinggal pada perhiasan dan juga keluar daripada rumah dengan tidak ada hajat. Jadi dia panggil hajat syar'iyyah. Maka bila pergi ke situ, itulah masuk dengan soalan kata, apakah harus bagi perempuan yang kematian suami, kebetulan baru-baru suami mati, bila nak pergi hantarkan, nak pergi ke bumi ke suami, maka dia keluar daripada rumah pergi menghantar. Itu soalannya. Maka ini tak masuk dalam perkara darurah. Bahkan secara umum lagi dah tak sabit dengan perempuan kematian suami, tak mati suami, perempuan ajnabi pun tak digalakkan menghantarkan kepada kubur. Sehingga sampai ke mana perempuan itu dicemuru oleh syarak, saya kata la'anallahu zawara. Anda tewari pada hadis, Allah laknatkan perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Maka ulama tanggungkan. Ulama tanggung hadis itu di atas apa tu? Iaitu ditanggung atas jika fitnah. Sebab ada hadis lain pula. Ni cara ulama dia hipun, dia kupu hadis, mana zahirnya ada tanaqud, sebenarnya tidak tanaqud. Kita orang awam ni berasa rupanya berlawanan hadis itu dengan hadis ini. Tapi orang pandai dia kumpul, dia hipun, dia maka ada satu hadis bila bertemu seorang perempuan dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya, ya Rasulullah, dia kata, kalau saya nak pergi ziarah kubur, apa saya nak baca? Nak kata apa? Kalau nak pergi ziarah kubur, maka dia ajar. Maka daripada sini ulama kata, bukan semata-mata haram perempuan itu ziarah kubur. Sebab kalau haram dia kena kata, tak boleh ajar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saya nak kata bila pergi ziarah kubur? Ya ajar. Bila pergi memberi salam. Bagaimana kita maklum Assalamualaikum daraqaumul mu'minin. Ada pula ya ahlul qubur, macam-macam lafaz tu. Inna insyaallah bikum lalahiqun ataupun lahiqun, atau khilaf riwayat. Jadi situ ulama kata ini menunjuk kata harus bagi perempuan itu menziarahi kubur. Sebab kalau haram mutlak tentu dia larang. Jangan, perempuan tak boleh pergi. Ini apa ajar? Menunjuk kata itu harus. Lepas tu ada hadis pula mengatakan Allah laknat atas perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Jadi perkataan laknat, bila sebut kalimah laknat menunjuk tak minal kabair, maksudnya dosa besar, bukan dosa kecil. Ulama ambil mari lalu himpun. Jika buat pada fitnah, bercampur gaul ajnabi dengan tidak macam-macam, tanggung di situ. Ada pun yang ni jika aman daripada fitnah. Dan pula satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang malam tidak nyata, temu satu perempuan ketika anak kecil dia mati, dia duduk di kubur, duduk menangis kerana kematian anak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri ajaran kepada dia, ittaqillah wasbiri. Sabar. Takutlah akan Allah dan sabarlah di atas bala ujian kematian anak kecil itu. Sekadar tu dia tak nyata kata itu adalah Rasulullah. Maka salah kata gak. Apa dia bagi orang tak rasa, tak tahulah. Jadi maknanya lepas tu orang cerita kata itu adalah Rasulullah, maka dia pun minta maaf. Jadi ulama ambil juga di situ kata ini menunjukkan perempuan itu harus baginya menziarahi kubur, apalagi di waktu malam aman. Selamat. Ini kemudian makna kata tak digalakkan. Sebab tu ulama dia berbicara kata ada kata makruh, ada kata haram. Maka ditanggung atas jika tidak aman daripada fitnah. Maka di sini tak ada maksud dalam darurah kita pergi menghantarkan suami kepada di kubur sana. Jadi dengan itu kita ambil kesimpulan kata tak digalakkanlah, selaknya tak usah kita pergilah. Itu dia. Lepas tu apa dia sambungnya tadi? Mohon bahawa terangkan makna bagi syekh. Ya
tolong terangkan makna bagi perkataan syai'. Kita sebut banyak sekali dalam zikir kita selalu sebut ayat Quran banyak wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam zikir kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ambil syai', terjemah wa huwa dan ia Allah ala kulli syai' atas semua perkara. Nah, atas semua perkara. Ada pula jemaah atas semua sesuatu. Qadir, Allah yang amat kuasa. Maka naknya betul syai'. Perkataan syai' mari daripada kata sya'a, yasha'u, syai', masyi'ah. Nah, maka perkataan syai' dia mari dari segi lurah, dari segi bahasa. Bila sebut syai', syai'um minal asya', terjemahnya suatu. Ada kita campur suatu perkara. Suatu. Ada kata suatu perkara. Dekat dengan luar saya panggil sing. Sing. Ini ada sing. Saya panggil tuk sing, tuk ya. Setiap perkara. Tuk sing saya panggil. Setiap perkara. Nah, kita ni pada panggilnya dalam Malaysia banyak guna. Bila berlaku suatu perkara yang agak luar biasa, sini panggil apa? Timbul apa? Isu. Isu-isu tu ke apa isu? Bahasa orang putih ke bahasa apa? Bahasa apa? Orang putih tak kata itu lah. Isu. Orang putih kata isu. Isu. Kalau mari daripada bahasa Arab, ayyu syai'. Itu dia. Ni timbul suatu perkara. Kalau kata ni cakap itu, lah ni timbul suatu perkara ni, ada perkara baru timbul. Dia kata ni panggil kita. Sini panggil timbul isu. Daripada kerak, daripada kalau hak Arab, ayyu syai'. Syai' itu dah ada. Apa? Timbul suatu perkara baru. Suatu perkara. Maka di segi lurah, suatu perkara kalau Arab dia panggil syai' huwa al-amr. Dia panggil. Suatu perkara. Syai' suatu. Amr perkara. Kita campur syai' dengan makna suatu perkara. Maka suatu perkara dia umum. Sawaun kana ma'duman atau maujudan atau ma'duman. Semua ada suatu perkara yang ada, yang tiada. Panggil suatu perkara semua. Perkara yang ada, perkara yang tak ada. Tetapi pada istilah di sisi ahli sunnah wal jamaah, bila kata syai', dia tak panggil syai' malaikat perkara yang ada. Contoh ni macam kita ni, maujud yang ada, panggil syai'. Ini semua ni syai' ni. Sama ada yang ada tu, yang berakal macam kita manusia, yang tak berakal macam binatang, dan yang tidak punya roh panggil jamak. Kayu, pokok, kayu, tanah, batu, semua jamak. Semua makhluk syai'. Panggil syai'. Sebab apa? Yang ada. Setiap yang ada, semua panggil syai'. Kemudian umum lagi, sama ada mawjud yang ada tu. Yang qadimnya, Allah. Dan yang baharunya, kita. Panggil syai'. Itu dia. Harus panggil syai' pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena setiap yang ada panggil syai'. Enggak Allah tak yang ada. Allah yang ada. Allah mawjud. Bila Allah mawjud, syai'. Tapi panggil syai'un qadim. Ada apa kita ni? Syai' yang hadis. Itu beza. Sebab itulah bila kita faham dah makna syai' itu mawjud yang ada, bila kita mengaji ayat Quran, mengaji dalam zikir-zikir amal, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah yang kuasa atas semua syai'. Kalau gitu termasuk dalam kata syai' Allah Ta'ala. Kerana yang ada masuk dalam kata syai'. Arti Allah juga kuasalah hilang diri apa sebenarnya ni. Lalu tu ulama kata wa huwa ala kulli syai'in ay syai'in yuradu, ataupun kulli syai'in yasha'u, ataupun ala kulli syai'in mungkinin. Tu supaya apa tu? Nak iktiraf, nak keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita maklum bahawa
Allah buat dengan apa? Kita ahli sunnah, dengan sifat kudrat. Nah, Allah buat dengan sifat kudrat. Maka kita mengaji pula sifat kudrat hanya bertakluk dengan sekalian mungkin sahaja. Tidak sangkut paut dengan perkara wajibat, tidak sangkut paut dengan perkara mustahilat. Hari itu setengah pada perkara wajib zat Allah. Kalau kata wahwa ala kulli syai' umum, artinya harus Allah menghilangkan zatnya, mengada walah tak kena mengena. Nanti lalu jawab wahwa ala kulli syai' ay syai'in yuradu. Ini perkara halus semua ni. Ini sebab itulah di atas orang yang menyampai, dan ni banyak penceramah khutabat kena jaga. Nak meliru pada orang awam itu jangan haram, mesti kena menerangkan. Jangan kita waktu isu-isu yang mengelirukan. Sebab itu kita kena faham kita lebih dulu dalam tiap-tiap satu masalah. Ada jadi keliru timur isu gitu. Nah, tu timur isu tu kerana apa? Kerana yang mengeluarkan perkataan tak bertanggungjawab dalam menerangkan. Suka saja mengeluar masalah yang ajib-ajib, yang pelik-pelik, petani panggil. Dengan tidak memberi keterangan. Sebab itulah diharamkan atas orang yang pandai mengeluarkan perkataan yang mengelirukan kepada orang awam. Kita orang awam ni pegang dah betul. Kita dah beramal pun dah kena. Dengan jalanan jadi tunjuk ajar ulama-ulama. Tapi mengelirukan. Jadi ini jadi orang sini panggil celaru. Itu jadi celaru. Ikutlah baik dari segi akidah, ba'akidah ni bimbang sekali ba'akidah ni. Kerana kesilapan dia tu bimbang sekali, bimbang kepada tangan iman bimbang sekali. Kalau paling kurang dia panggil sesat dari jalan ahli sunnah. Ada bab furu'i, itu maksud dalam kata khilafiyah, jadi kita bagaimana maklum. Jangan kita mengelirukan. Kalau timbul kekeliruan mesti kena ada keterangan supaya tenang. Supaya kita dah buat tu dah kena dah. Wirid pun tu juga. Ni wirid astagfirullah. Ani astagfirullahalazim. Tak boleh juga. Betul kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yuhyi wa yumiit apa kalau juga. Tu orang kita orang awam jadi usahlah. Sebab tu jangan kita kena beri keterangan. Kerana semua perkara itu tak sunyi daripada masalah khilaf di kalangan ulama. Itu sudah kita beberapa kali dah ulang sebut adalah rahmat. Tengok Umar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah. Selain pada dia khalifah, juga dia mujaddid kurun pertama. Payah nak beri pun. Alhamdulillah. Alim lagi, mujtahid lagi, khalifah lagi. Umar. Alhamdulillah. Dia sehingga siapa dia katakan maksudnya dia kata ma yasurruni, tidaklah menseronok akan aku anna ummata Muhammadin lam yakhtalifu. Apa arti? Tidak menseronok akan aku oleh bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berkhilaf, tak seronok. Dia kata tak seronok akan aku oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berkhilaf. Sebab apa? Kalau mereka tak berkhilaf, jadi apa yang tidak ada bagi kita rukhsah. Tak ada lesen lah. Rukhsah ada lesen kan? Jangan tak ada lesen. Nak buat kerja tak ada lesen. Bahasa undang-undang nak pakai lesen, tak ada lesen macam mana kerja? Tak senang lah. Nak bawa pemadu kereta mutu tak ada lesen, tak kesalah. Dia panggil tidak ada rukhsah. Tapi bila ada rukhsah, senanglah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalaulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkhilaf, Allah tidak ada bagi kita kemudahan. Nampak tak? Tidak ada bagi kita kemudahan, sempit dalam hidup. Ni bertanya apa ni? Jalan tu banyak sangat, sebab tu mudah bagi kita.
tengah nak pergi jalan highway. Pasti bila nak musim masa. Siau kau ni kau ni. Oh, jalan banyak sangat. Pak kita tahu banyak jalan. Senang bagi kita. Dari sini nak pergi Kuala Lumpur kita tahu jalan ni yang masuk kau ni. Senang. Tapi jumpa kita tak tahu straight je jalan. Tinggal jalan tu sudah nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke mana kata ni kata. Sebab kita tak tahu jalan. Itu sebab itulah makna ikhtilaf adalah rahmat. Setiap masalah gitu. Apa lagi? Itu cerita dia. Apakah beza antara maujud dan wujudi? Ini semua ni saya kupak dengan usuluddin semua ni. Apakah beza antara perkataan maujud dengan wujudiyun? Ada ya nisbah ke panggil. Kita ambil Melayu, maujud dia panggil guna kalimah isim maf'ul tapi dengan makna isim fa'il. Banyak sekali dalam kalimah Arab guna kalimah isim maf'ul makna isim fa'il seperti majnun. Majnun kalau guna mati junna, kita baca jannah, junna, junina isim maf'ul majnun. Tapi bila kita terjemah yang gila, bukan erti yang digilakan, taklah yang gila. Anda faham? Guna bahasa isim maf'ul tapi makna isim fa'il. Begitu maujud. Orang mengaji kalimah wajada yajidu wujudan wajdan wujdanan masalah dia banyak bahawa wajidun isim maf'ul maujudun. Tapi bila terjemah bukan mana yang diadakan, tak terjemah gitu. Yang ada maujud yang ada itu maujud. Adapun wujud, kalau wujudun saja tak masuk ya nisbah, artinya ada. Mengaji kalimah sebentar maujud yang ada, wujud ada. Yang kata yang ada. Bila bubuh ya nisbah, wujudiyun yang dibangsakan kepada ada. Kita kerti Melayu situ. Main Melayu kita dah lah. Kerti bahasa ambil satu alat ilmu ialah ilmu cakap lughah bahasa. Bahasa Melayu kita ada yang dibangsakan kepada ada. Lain tu. Pengertian sama kan lain tu. Faham bahasa kita tu dulu. Manakala tak ada, satu sifatlah lawan yang tiada tu. Wujud lawannya adam, ada. Manakala maujud yang ada. Arti suatu yang bersifat dengan ada. Macam kita ni, suatu yang bersifat dengan ada, maujud. Allah, zat yang bersifat dengan ada, maujud. Dan setiap yang bersifat dengan wujud, semua panggil maujud, yang ada. Adapun wujudiyun, yang ni syai'un, kalau kita klik pada kaedah huraiya dia macam ya nisbah. Ai syai'un mansubun ilal wujud. Suatu yang dibangsanya kepada ada. Terkadang ada sungguh, terkadang bukan ada. Jadi arti maujud dengan wujudi dia panggil umum khusus mutlak. Misalnya, ada misal. Bagi kita lelaki yang belum kahwin. Dia belum kahwin lagi, maka anak kita belum ada kan? Belum ada. Maka boleh panggil maujud dah anak kita yang belum ada? Boleh panggil tak? Tak boleh panggil lah. Sebab nak panggil maujud suatu yang bersifat dengan ada. Maka anak kita belum ada. Tak panggil maujud. Hanya panggil ma'dum. Yang masih tiada. Yang belum ada. Tengoklah jumlah tu. Maujud yang ada. Yang ada. Ma'dum yang tiada. Yang belum ada. Kata gila. Tengok suatu. Manakala wujudiyun, suatu yang dibangsa kepada ada. Kalau itu anak kita yang belum dapat, ataupun katalah anak bagi si mandu, si orang mandu, yang tidak ada anak. Maka anak tu boleh tak panggil maujud? Tak boleh. Sebab dia belum ada. Boleh tak panggil wujudiyun? Yang dibangsakan kepada ada. Maka di situlah anak bagi kita yang belum dapat boleh panggil wujudiyun. Tak boleh panggil maujud. Maujud yang ada. Wujudiyun yang bahasa ada. Yang dibahasakan ada. Anak ni bahasa ada. Tapi bukan ada lagi. Jadi artinya
Dia kata farak. Wal farqu bainahuma, farak beza antara keduanya, antara maujud wa ada wujudi itu dia panggil umum wa khususun. Mutlak. Apa dia? Umum yang mana umum? Wujudiyun umum. Mana khusus? Maujud. Boleh kita susun kata tiap-tiap maujud ialah boleh panggil wujudiyun. Sebaliknya tak boleh. Bukan semua wujudi itu maujud. Anak bagi si mandu, anak bagi kita orang belum kahwin belum dapat anak, boleh panggil wujudiyun. Tapi maujud tak boleh. Tapi kalau maujud mesti wujudi. Yang kita ni maujud, wujudiyun mesti. Anak kita belum dapat bukan maujud. Wujudiyun ya boleh panggil. Allah, ilmu ni banyak sungguh kesulitan dia. Itulah kita mestilah kena jaga orang awam. Nampak nak keliru kita kena hurai faham. Jangan kita sengaja mengeluarkan. Ini orang panggil ni ilmu ni perkara halus-halus dan ni min daqaiqil ulum dia panggil. Tu orang duk mengaji lama dah tak habis macam ni. Kata dia. Lepas tu kalau ada muskil boleh tanya sambungan bolehlah. Macam mana? Masa faham nak lagi antara wujudiyun perkara yang bahasa ada. Nanti lagi kita nak sambung lagi. Macam kita kata kertas yang kita bawa ni kan. Kertas ni yang berwarnanya putih. Maka diri kertas panggil syait apa kata tadi? Boleh panggil syait kerana yang ada. Di kertas itu ada apa pula? Ada warna putih, syait juga. Setiap yang ada panggil syait. Tetapi berbeza kertas dengan putih dia ini berbeza di kertas ini adalah zat lagi jirim. Ada putih yang berada di kertas ini tak panggil zat, sifat. Atau panggil lagi sifat maknan. Kan dia bahasa ada. Beza adalah diri kertas zat ataupun jirim, zat dan lagi jirim. Manakala putih yang ada di kertas ini dia panggil sifat ma'ani ataupun arad. Bila sifat yang bahasa ada, sifat baharu yang bahasa ada, panggil sifat ma'ani lagi arad. Ni. Lepas tu bila lagi kepada maujud, ya kertas ni maujud, putih ni juga maujud. Bila soal lagi kertas ni warna selain pada putih, ni ada garis merah, ada garis biru. Kita tengok tempat kosong. Tempat kosong tidak ada garis atau putih. Maka kali dia soal, apa kata? Hitam bagi kertas ini. Kertas yang kita bawa ni kertas putih. Ataupun serban yang kita pakai ni serban yang putih. Hitam bagi serban yang putih ini. Apa kita nak katakan? Boleh tak panggil maujud? Tak boleh panggil maujud. Boleh tak panggil wujudiyun? Boleh. Kerana warna, segala warna panggil wujudiyun. Ya bahasa ada. Tetapi yang ada di kain ni hanya putih. Atau panggil maujud lagi wujudi. Ada apa hitam bagi kain yang putih ni? Wujudiyun saja. Bukan maujud. Tu orang panggil nak, apa dia panggil? Nak mencergahkan akabat dia ahli akal ni. Bila kita kaji ustaz dia panggil kau cemerlang. Sebab tu orang mukmin dia ada iman lagi, akal dia lagi, falsafah dia mari, falsafah Islamiah, waktu dia bijak. Marilah falsafah macam mana pun dia boleh sebab iman dia ada, tak ketinggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama dah hurai kalau falsafah pun dia hurai falsafah tak lepas daripada Quran hadis. Tu ketinggian. Sebab kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi dia jadi rendah sebab kita tak belajar dia. Tu yang masalahnya. Tu dia nah. Lagi pula dia kata tak perlu banyaklah mengaji agama. Ni dia tu. Baik. Apa lagi? Banyak sangat soalannya. Ya begitulah dalam hidup kita ni apa makanan roh. Makanan roh ni Allah pegang kat badan. Curah pagi mau adalah kepada sarapan pagi. Maka roh kita pun begitu juga. Mau kepada sarapan, mau pada makanan bahagian roh. Ini ilmu ni sakut makanan roh. Sebab itu kita tak dapat tidak. Oleh itulah Nabi SAW ada wasiat, tausiah kepada kita umat supaya tidak jadi wusak. Jadilah kamu itu orang yang alim.
Yang boleh memberi pengajaran kepada orang awam. Maka nak siapa jadi alim mesti nak kena lalu pada tangga belajar kan. Yang beberapa masa, beberapa syaratnya. Kalau tidak pun menjadilah orang yang muta'allim, orang yang belajar, tinggal kampung halaman, pergi duduk di bangku sekolah, di mana, di pondok sebagainya, belajar. Kalau tidak pun, kita dah lepas lewat dah masa tu kita ni. Dah mempunyai rumah tangga, apa itu, ini kerja, takut dengan masyarakat, maka kita lepas dah dua itu. Tak ada dua tu. Kalau tidak pun, menjadilah orang yang mendengar. Ni orang mendengar, terjadi orang mendengar. Apa tu riwayat? Jangan menjadi yang keempat. Maknanya alim mengajar pun tidak, dalam belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Jangan jadi yang keempat menyebabkan kau rusaklah. Fatahlika menyebabkan kau tu binasalah. Orang petani kata punah. Ada belaka kat punah. Rusaklah. Sebab tu apa? Sebab kalau kita tak jadi alim mengajar, tak jadi orang belajar, pelajar kan itu dah lewat masa, pergi ambil bahagian mendengar. Sebab apa? Bila duk mendengar saat itu, dia masuk ilham daripada Allah, capakkan melalui itu kan. Jadi mudah-mudahan paling kurang paling timbul muskil. Dengan aku rasa muskil, aku rasa keliru satu masalah, ingin bertanya. Tu punca daripada situ. Kalau tak dengar langsung, tak ada muskil mula kita. Muskil tak ada. Betul. Tak ada muskil pun. Itulah bab dia pesan jangan jadi yang keempat lah. Kena rebutlah. Lebih lagi di zaman akhir ini, tengok peluang banyak jari ni lah. Tak ada di majlis pun tengok orang yang boleh buka, boleh apa. Mana kita mesti rebutlah. Peluang emas bagi kita. Jadi kita nak duduk ngaji sebagian ni, kita tak sempat masa. Kita rebut juga masa. Untuk agama tu selalu. Oleh itu kalau bila terdengar, berasa muskil, kita tanyalah supaya hilangkan kemuskilan. Dia balik pihak yang kena tanya pun, kena memberi jawapan dengan terang dan nyata. Jangan menambahkan kekeliruan. Baik. Boleh lagi. Bagaimana harus kita tarbiyah anak-anak di dalam masa yang mencabar ini? Hak ni terserah kepada bijak pandai masing-masing lah tu. Hak tu terserahlah kepada bijak pandai masing-masing dan pula keadaan tempat pula yang tak sama kan. Kadang-kadang tempat ini begini berlaku, tempat ini tak berlaku. Ada pula rasa merebak seluruh. Hak ni terpulalah kepada bijak pandai kita. Tapi walau bagaimana sekalipun kita masuk dalam umum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Maka hadis ini juga masuk dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan termasuk juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Alhamdulillah, ini rahmat daripada Allah Taala, tidak semata-mata menekan secara putusan. Hanya dia beri ada kelonggaran. Dengan kait jika kuasa. Jadi mana kau dah mampu. Kalau kita membiar, itu nanti taksir tak kita. Bila kita ada punya isteri mula start, pas itulah kita orang lelaki ni sangkut dengan kita. Masa kita seorang diri pun bukan kata lepas. Bu anfusakum. Allah perintah dah secara jaga, pelihara kamu akan diri kamu. Sebab dia kata apa dia? Kullukum apa dia? Ra'in. Dah itu kata. Setiap kamu semua, tak kecuali lah. Kullukum. Sekalian kamu ra'in. Ra'in. Kalau kena sebah menatai, kita panggil apa? Gemala orang tanya panggil. Sini panggil tak? Tak panggil? Pembela. Ada lembu, ada ayam, ada benatai panggil pembela. Pembela menatai. Penternak. Penternak. Sini panggil macam tu. Kita sana panggil penternak, itu umumnya panggil gemala. Faham tak gemala? Faham juga, tapi dia guna gemala masa mana sini? Tak ada guna. Penggembala. Ada peng lagi. Tu tu saya muda tu ni tu dah. Tu bagus tu. Orang tani tak ada peng dah. Gemala je saja. Kalau tahan dia ni, dia gemala lembu. Enggak apa.
Ana faham? Penggemala. Tu dia nah. Jadi mana kata ra'i. Orang mengaji ada kata mari daripada ra'a yar'a. Ri'ayatan. Iaitu menggemalai, menternakkan, membela, membicara, itu arti semua tu. Riayah. Maka kita semua ra'i. Ra'i apa? Tangan kita takkan rakyat kita. Mata, telinga, anggota semua ni takkan panggil rakyat kita. Rakyat. Ini belum sakut dengan rakyat lain. Bila kita berkahwin, mari pula dah. Satu rakyat mari sakut dah. Lepas tu bila kita dapat beberapa anak, rakyat dah kemari. Ini kita dengan rumah kita baru ni. Belum kita jadi pemimpin besar. Bila jadi pemimpin besar, rakyat lamalah. Kita jadi guru, murid-murid berapa mari serah pada kita. Tu rakyat kita kena ra'i lah. Tu mengikut keadaan lah. Secara pada sendirinya kita terhadap anak kita terhadap isteri, supaya khususi. Maka waktu sudah maklum, maka kita wajib atas kita bela. Kalau anak panggil apa? Panggil ternak juga? Tak. Ini nak reti bahasa daripada umum khusus ni. Panggil pendidik. Mendidik anak terbiah je kira tu pula. Rabba ya rabbi terbiyah. Panggil mendidik anak-anak. Orang petani panggil pelera semua tu. Kita duduk pelera anak ya. Orang petani kata. Duk kerja apa tak ada apa pelera anak ya. Apa pelera anak? Itu dia. Mendidik. Masalah kata kelima mendidik juga. Memberi ajaran. Memberi ajaran mengikut keadaan. Tapi tidak sampai kepada tahap terlampau ataupun keterlaluan. Sebab dia ada hak dia. Muru auladakum. Suruh anak-anak kamu itu bisalah. Ketika umurnya 7 tahun. Suruh saja ya. Tak ada suruh pukul dah lagi. Bila sampai umur tu 10 tahun, belum balik dah masalah, belum balik. Kamu pukullah anak-anak kamu atas kerana ketinggalan solat itu. Maka cara pukul pun bukan terlalu, ya ada pula bab pasal pukul tu. Tu mana sekadar mampulah. Mendidik mesti mendidik, tapi cara mendidik ada macam-macam. Ada pula anak kita bila kita pergi serah pada guru, maka didikan tu pindah dia kepada guru. Sama juga perempuan, anak kita perempuan. Masa belum dia berumah tangga, supaya di bawah jagaan kita sebagai bapa. Tapi apabila ia tu berkahwin, cukup dengan rukun dan syarat, kita pun tamkin, serah anak kita kepada si suami, maka pindah daripada kita pergi kepada suami. Sebab tu kadang-kadang kita sebagai bapa tak ada nak ganggu hal rumah tangga. Tak ada nak ganggu hal rumah tangga. Sekalipun ia mengadu pun kita jangan tanya, Pak Pos sebab tak halus tanya. Ini masalahnya kadang-kadang perkara terjadi antara suami isteri itu tak boleh nak cerita secara terus terang, tapi kita orang tadi panggil kepik. Tekan juga tanya. Ini tak boleh sebab dia pindah di sana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitulah anak. Bila kita serah kepada guru, yang panggil didikan tu sudah berpindah kepada guru. Sebab tu atas guru yang bertanggungjawab selama dalam didikan guru. Misal kita kata guru pondok. Guru pondok ni dia pasti pelajar mari duduk di pondok tak cara berulang. Pondok tak terima cara berulang-ulang. Cara mari serah pada guru dengan cara-cara tertentu, duduklah. Sebab pengajaran tu bukan hanya ajar baca kitab saja, ajar dengan akhlak dan cara duduk, cara apa. Maka selama mana ia duduk, selama tu bertanggungjawab atas guru. Sebab tu menjadikan wajib ain di atas guru. Tanggungjawab sabit dengan pelajar. Maka didik sekadar ajar, sekadar apa, terpaksa marah, apa-apa je adalah. Sekadar mampu saja. Begitulah kita didik anak. Sehingga berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu anak dia jadi Nasara. Jadi Nasara, naudzubillah min zalik. Bila dia balik ke Madinah berjumpa dengan ayahnya, maka ayahnya paksa dia. Paksa suruh kembali kepada Islam.
Paksa siapa macam mana? Siapa paksa ikut saja. Anak ke mana dia ikut. Selagi kamu tak kembali, dia paksa. Dia ikut gitu. Maka sampai beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah di antara satu sebab tu ayat la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tu dia. Tidak ada paksa pada agama kerana sesungguhnya dah nyata yang baik daripada yang sesat. Tak payah paksalah. Maka dia pun tinggal. Mana serahlah. Itu dia antaranya. Tidak nafikan bahawa kalau orang jadi pemimpin itu lain pula. Ini masalah ibu bapa walaupun kita ada hak sekadar kata suruh, tapi bila dia dah dewasa, dia dah berumah tangga, dia dah sudah jadi orang tua dah, maka kita tak ada paksaan lagi. Lain pada kalau pemimpin besar tu lain pula. Itulah. Mana kata kita sekadar mampu lah, sekadar mampu. Semoga kita lepas daripada tanggungjawab dengan Allah. Bila di saat bagaimana membiarkan anak, tidak biar. Pada umumnya kita orang Islam ni suka tak anak kita tu jadi apa yang kata nak bayangkan apa sini tak berjuru. Cakap tak berjuru? Tak cakap. Cakap panggil apa sini? Tak baik. Berjuru ni ambil daripada Arab iffah. Iffah. Bila lelaki panggil afif, perempuan panggil afifah. Orang tadi panggil berjuru. Berjuru ni katnya suruh apa selalu ikut, larang apa gak selalu hirau. Tanya panggil berjuru. Cuba sini panggil apa? Baik itu kan? Suka tak anak kita jadi tak baik? Tak ada siapa suka, macam mana kita tak redha, hati kita tak redha. Maka kita nak tegur dengan perkataan sekadar tunya aja. Apabila dia tahu dah kata tu haram, dia buat juga. Dia tahu dah ini tidak taksir tak kita. Lain pada dia masa kecil boleh kita ugut dan dia berapa ini. Tapi dia besar sekadar kata tak tahu kita beritahu. Dia tahu dah lepas taksir. Cuma kita jaga sampai jaga. Itulah. Kita ni tidak ada upaya kan, tidak ada daya upaya. Baik. Lepas tu ada lagi? Ada suami isteri yang sudah berumah tangga dan sudah mendapat 3 orang anak. Akhirnya diketahui mereka ini adalah saudara susu. Masya Allah. Lepas tu? Adakah terpaksa nikah mereka? Itu dia nah. Bagus tu. Ini perkara terjadi. Seorang pasangan tu sudah berkahwin dengan cara pada juga sah dengan syariat lah. Sudah berkahwin dengan wali dengan apa juga lah rukun dan syaratnya. Sah pernikahan ni pada sebelum nyata. Kemudian duduklah suami isteri sampai pada dapat anak 3 orang anak katanya. Selepas daripada itu ternyata bahawasanya antara suami isteri ini adalah 2 beradik susu. Semasa kecil dulu dia pernah susu dengan suatu perempuan dengan cukup syarat juga di sana dalam mazhab kita Syafi'i, 5 kali kenyang dan umur tak lebih pada 2 tahun. Masa menyusui dia panggil radhi'. Anak susuan itu syaratnya tak lepas daripada 2 tahun. Belum melampaui 2 tahun dan 5 kali kenyang, maka nak dobit kenyang waktu mengikut urus lah. Atau mengaji bab dia pula. Bab radha' dia panggil. Begitu juga si lelaki ini pun pernah susu di satu perempuan tu. Rolik kebanyakan tu pasal cucu. Cicit. Malah ni boleh anak tinggal ketuknya. Panggil nenek apa panggil? Panggil nenek jaddah. Nenek. Yang ni pun boleh anak tinggal dengan nenek. Kita pasal buat kerja. Tinggal dengan nenek. Pak nenek pun bunyi nenek tapi dia beranak kecil lagi nenek pun. Umur 40 lebih kan. 40 lebih tu dia beranak lagi lah nenek pun. Nenek pun beranak kecil. Anaknya pun beranak kecil. Arti bertukarlah antara anak dengan cucu tu.
Ini apa ni? Ini siapa? Ini anak. Yang ni anak juga. Ini cucu. Nah, jadi apabila nenek ada punya anak kecil, dia punya susu. Bila punya susu, ini cucu dia. Nah, daripada anaknya si Khadijah. Cucu, maka cucu daripada anak Khadijah umpamanya. Maka nenek dia beri susu pada cucunya. Maka anak saya lagi Abdullah. Anak dia juga. Maka anak Abdullah cucu dia juga. Arti anak Khadijah dengan anak Abdullah arti sepupu. Anak adik dan kakak panggil sepupu kan. Dia panggil di segi nasab sepupu. Tiba-tiba dua-dua cucu duk bersusu di neneknya. Bila susu di neneknya, bila cukup syarat 5 kali kenyang, belum lapar 2 tahun, maka dua cucu tadi jadi saudara susu di segi radha. Jadi kena dua pihak lah. Pihak nasab sepupu, pihak susu dua beradik. Sini panggil dua beradik tak? Dua beradik susu. Maka tak tahulah. Masa kecil nenek pun tak pernah cerita kata kamu pernah susu, tak tahulah. Kemudian masing-masing di kerja. Akhir-akhir nak berkahwin, kita berhubung keluarga lah. Nikah sepupu. Nikah sepupu. Maka sepupu sah lah nikah, tak ada apa lah. Duduk sampai 3 orang anak, ternyata kata dua beradik susu. Macam mana? Kerana tok dia rakyat ni pernah susu dengan dia 5 kali katanya bila puasa cukup syarat. Yang ni pun pernah susu bila puasa cukup syarat. Arti ternyata lah dari segi radha dua beradik susu. Maka bila dua beradik susu maksud dalam umum hadis yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab atau kama qala. Haram oleh barang yang haram dengan kerana nasab. Haram daripada kerana susu seperti haram nasab. Arti dua beradik nasab haram kahwin lah. Hurrimat alaikum ummatun apa? Wa banatul akhi wa banatul ukhti ada. Makanya panggil dua beradik susu, tak boleh. Lepas tu nak tanyanya, adakah terpasah nikahnya? Dia tak ada kena kata terpasah. Nyata kata tidak sah perkahwinan. Ada pihak terpasah ni, bahasa nikah yang sah lah. Ni daripada masa nikah dulu ni tak sah dah. Tapi dah tak tahu. Lepas tu baru mari tahu, nyata kata perkahwinan tidak sah. Kerana kata terpaksa pun katalah. Itu dia. Nyata kata perkahwinan dulu tidak sah. Macam mana duduk mari sampai anak 3 ni? Ni apa anak dibangsakan kepada suaminya, bukan zina. Dia panggil syubhat. Bila anak dia dapat dengan dia ada syubhat, ini panggil syubhat hukum. Dia syubhat banyak pula, syubhat fa'il, syubhat hukum, ini setengah pada syubhat hukum. Itu dia. Dinyata kata dua beradik artinya pada hukumnya tidak sah perkahwinan. Maka kena asinglah. Tak boleh duduk. Maka semasa duduk dulu tu boleh anak tu dinasabkan kepada bapaknya. Kerana nak panggil nak sabit nasab dia salah satu daripada 3. Emma dengan perkahwinan yang sah, wa emma dengan milik saya, wa emma dengan syubhat. Ini apa yang syubhat hukum. Maka anak 3 orang itu dibainkan kepada bapaknya. Maka ia syubhat tidak disifatkan dengan halal, tidak disifatkan dengan haram. Innal halala bayyinun. Yang halal itu nyata, nikah kahwin yang sah halal nyata. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram pun nyata seperti zina, itu haram nyata. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada antara yang halal dengan yang haram itu ada perkara yang keliru, yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas atau kama qala. Maka syubhat ini maksud dalam kata tak disifatkan dengan halal, tak diukur dengan halal, tak diukur dengan haram. Apabila nyata mesti kena asing. Kalau duduk lagi hati zina dan nyata atau perkahwinan tidak sah. Maka anak dinisbahkan kepada bapaknya. Bila nak kahwin kalau bila anak puan apa wali ialah bapaknya lah. Ada wali khas lah, berkata tak ada wali khas. Itu. Baik. Ada lagi?
Bagaimana hukum berkait anak itu dengan pesaka? Anak tadi? Apabila dinasabkan kepada bapa, maka pesaka pun sama. Artinya ada hak. Sebab apa dia panggil sabit nasab? Sabit nasab. Maka salah satu daripada sabab bagi nak dapat pesaka ialah qarabat. Makanya panggil sabab boleh pesaka. Dan dia sah wali kata, bapa tadi boleh jadi wali kalau anak perempuan dia tahu dia dapat tadi, bila nak kahwin, bapa nak jadi walinya. Itu dia. Lepas tu bila mati salah satu membalik anak oleh bapa, maka dapat pesakanya. Itulah. Lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Minta bahwa uraikan makna ayat tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ni ayat kalau terbukti sekat wa ma khalaqatul jinna wal insa, sadaqallahul azim. Oh, salah besar. Kalau iktikad macam tu kufur lah. Tapi kita tak tahu apa ni, tak ada apa lah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bukti sekat tu dulu. Sadaqallahul azim. Misalnya dah. Maknanya tidak aku menjadikan jin dan manusia. Baik. Tak apa tu. Jadi kita ni bukan makhluk Allah tak ada buat sekali kita ni. Salah lah. Dapat nak di hujung ni lah kita. Sambungnya ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bagi dia macam tu. Biasanya dia pernyataan ada ya mutakallim. Liya'buduni. Tapi dalam khat mushaf Quran tidak ada tulis ya. Maka hanya kasrah. Kata panggil bawah. Itu dalil kata asalnya ya mutakallim tu dihazafkan. Dalilnya kasrah. Liya'buduni. Kalau sama dengan ya, liya'buduni. Buang ya, liya'buduni. Bila waqaf atas hukum, liya'budun. Sebab apa kaedah? Sebab apa? Sebab dia ada lam. Sebab dia ada lam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li. Ada li. Liya'budun. Kalau tak ada li, ya'buduna. Itu orang mengaji kaedah. Fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazimi. Alamat rafa' nun. Fi'il limu. Tiba-tiba di sini ada lam. Lam apa? Orang mengaji kaedah panggil lam mukai. Ingat sebab masuk lam mukai, maka nun dihazaf. Ya'buduna bila masuk lam liya'budu. Nun dihazaf. Lepas tu nun yang ada tu bukan nun alamat rafa' yang mengaji dia panggil nun wiqayah. Tu mengaji satu. Nun wiqayah. Lepas tu nun wiqayah nak jaga daripada berubah akhir fi'il, maka mari nun wiqayah, maka di nun wiqayah hubungan ya mutakallim. Sebab tu kata terjemah, tidak menjadi aku akan jin dan manusia, malaikat ataupun kecuali. Terjemah dulu. Liya'buduni akan terjemah bahawa ibadat mereka itu ni akan aku. Ibadat mereka itu akan aku. Dari mana aku? Kerana dia mutakallim. Sudah. Itu cara lafaz dia. Klik pada pengertian. Maka la mukai dengan makna apa? Dengan makna ta'lil. La mukai dengan makna ta'lil. Betul kata Umar kata ana, tidak menjadi aku akan jin dan manusia, malaikat supaya. Supaya itu makna li supaya. Ya'buduni, ibadat mereka itu akan aku. Di sini timbul satu muskil. Muskil betul mana? Kalau kita mengaji di bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Gigi sana, mengaji sana. Bersalahan Allah bagi sekalian makhluk sekalian yang baru. Pada makna bagi laisa kamitslihi syai'. Setengah padanya bersalahan Allah bagi sekalian baru pada apa? Pada af'al, pada segala perbuatan. Artinya termasuk di situ Allah Maha Suci daripada situ.
Nah, juga masalah kata Allah buat sesuatu bukan dengan jalan gharak. Karena buat dengan jalan gharak ini masalah sifat baharu. Buat sesuatu ada tujuan yang menekankan. Kita tak dapat sesuatu itu kalau tak buat yang ni. Nanti apa yang buat jalan gharak. Allah Maha Suci. Karena tadi bina tak kata harus bagi Allah buat mungkin. Bukan wajib atas Allah. Bila kata harus bagi Allah buat mungkin, harus juga tak buat. Maka apa yang kata Maha Suci Allah daripada tekanan. Maha Suci Allah daripada halangan. Tiba-tiba ayat tu kata dia tidak menjadikan jin manusia malaikat supaya ibadat mereka itu akan aku. Pahaman sekaligus punya macam mana? Supaya ni ada tujuan menekan itu. Nah, aku tak buat jin manusia malaikat, mana aku buat juga ni supaya ibadat mereka itu akan aku. Sekaligus tak bunyi supaya kata ada gharak. Maka ulama jawab situ dia panggil lam lisayrurah, lam lil'aqibah. Bukan lam ta'lil dengan makna gharak dak. Mana Allah tidak menjadikan jin dan manusia malaikat akibatnya bahawa ibadah mereka itu akan aku. Malaikat bahawa jadilah mereka itu hamba aku. Tu. Terjemuh supaya tapi dengan makna sayrurah. Tidak aku menjadikan jin dan manusia malaikat bahawa jadi mereka itu hamba aku. Tak itu. Rakyat tak itu kita. Walaupun orang tak percaya kata adanya Tuhan. Seperti sudah mengatakan qalilah engkar terus adanya Tuhan. Sekalipun engkar tu adanya Tuhan, tapi dengan sendirinya mengaku adanya Tuhan. Maka Allah Ta'ala tidak menjadi jin manusia malaikat bahawa jadi mereka itu hamba aku. Semua jadi hamba aku. Ada tak satu suatu perkara yang bukan hamba? Ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu makna tu. Tak ada kena-mengena dengan gharak. Gharak ni tujuan yang menekan dia panggil. Ni tak ada tekanan. Allah Ta'ala buat kita ni tidak ada malaikat kita ni malaikat hamba dia. Allah Ta'ala buat jin tidak ada malaikat hamba dia. Bila hamba mestilah kena patuh kepada Tuhan. Ada. Lepas terjemah sepitah lalu, tidak menjadi aku akan jin dan manusia malaikat supaya ibadat mereka itu akan aku. Jadi orang soal, kalau gitu Allah Ta'ala buat ada warak, ada tujuan. Ada tujuan. Kalau sekadar tu tak ada mustahil lagi. Semua Allah Ta'ala buat ada tujuan. Tujuan dengan mana faedah, tujuan dengan mana guna. Semua Allah Ta'ala buat ada faedah. Semua Allah Ta'ala buat ada guna. Bukan sia-sia. Bukan tak terpakai. Semua dia buat ada terpakai. Itu apa faedah lagu tu tak apa. Hak tepat di mustahilnya, faedah tujuan yang menekankan Allah. Sekiranya dia tak dapat sesuatu kelebihan kalau dia tak buat makhluk. Tu Allah tu pun satu perkara juga nak halus security dah. Kalau kira ni masalah yang dalam-dalam saja ni, tu yang dalam-dalam saja. Tapi tak apalah, jadikan ilmu tak faham sekaligus dua kali kita dengar berulang-ulang ya kalian dengar. Zaman mengaji, sama kita mengaji dengan guru, kadang-kadang guru duk baca kitab tu dhabit je tanu tak apa, kadang tak faham. Lepas tu kita main ulang tengok mutalaah pula. Mutalaah berkali-kali. Baru faham. Kadang-kadang masa kita duk mengaji tu hang sekadar mengaji, tapi buka kita ni aku mengaji dah 2 kali ni, tapi tak faham. Tapi bila Allah Taala buka faham. Ni pun demikianlah kadang-kadang dengan orang yang hospital lalu tak faham, lepas pada tu kita duk gunung. Faham. Ya kadang-kadang Allah buka tekah kita dalam tandas. Pernah tak? Banyak boleh ilmu dalam tandas. Sampai duk menunggu nak selesai kita kau duk faham ya soalan tu. Boleh banyaklah tandas ni. Sebab setengah-setengah orang buat perperasaan bila tak ada nak jawab dia pergi lari masuk tandas. Tak itu kan? Ada saja menghisap cukup. Boleh mari jawab. Tu dia ada kelebihan. Dan teringat masa Allah yarham pada surah Baqarah. Masa dia baca hadis la tiyarata wala safra
Dia dah baca dia tu. Bila dia nak jumuh kalau satu tiarah ni burung, binatang bersayap pada asal kan. Toid yang binatang yang bersayap, maksudnya burung dan lain. Dia nak jumuh apa? Lepas pada tu dia mengajar sepitah lalu hari tu. Dah duduk mesyukir dia. Duk keesokkan hari dia tu mengajar sambung. Dia kata hak kemarin la tiyarata orang petani panggil bercendan. Apa orang petani sebut gitu? Faham selalu. La tiyarata, tidak ada bercendan. Orang petani panggil. Faham selalu. Pada aku boleh di mana tu? Aku boleh dah ada tandas. Aku teringat cerita tu. Aku boleh dah tandas. Mari pas litah makna tu. Sini panggil apa? Bercendan ni apa sini panggil? Malang. Malang. Jangan nak ada rasa orang jahiliyah dulu bila dia nak menego umpamanya dia nak musafir ke mana-mana maka dia pergi mengadaklah apa dia situk siap dia duk jaga patung berhala di Kaabah tu. Dalam Kaabah ada berhala terbesar nama Hubal. Maka ada tok siap dia Sadin orang duduk jaga tu. Mana bila orang nak musafir ke mana-mana tu nak menego dia pergi cari situ. Supaya setengah kita pergi cari Tok Guru, kita nak mula buka kedai ni, hari apa mula kita ni ambil tapak lah, ini dengan orang musyrikun tu. Hari apa nak buka kedai ni, ataupun nak turun tangga musafir ni, katanya pergi turun tangga. Sini panggil tak macam tu? Tak ya? Banyaklah keluar-luar yang berbeza lah. Turun tangga, apa turun tangga? Kerana orang dulu rumah dia tinggi. Bila dia kena turun kot tangga, tidak turun kot jendela dak lah, turun kot tangga. Mereka panggil anak turun tangga bila tu? Nak turun tangga bila? Pakar siapakah hari ni? Siapa rumah tak ada tangga, panggil nak turun tangga bila? Lah ni kan rumah semi macam ni, tu baik pada rumah. Terbaik terus kan? Tak ada kena turun tangga dah, tapi panggil macam tu. Sudah jadi. Nak turun tangga bila tu? Nak musafir nak turun tangga. Maka begitulah Arab bila keluar. Dia pergi sama Sadin. Apa tu? Dia ambil dia panggil Ansar. Wal Azlam. Dia panggil dah. Maka dia ada 7 putus dia jemput lah macam kita tikam pai apa panggil dia jemput ke kalau tu baik mana kata dia panggil kalau nak menego berjaya tak berjaya bila tengok situ kata berjaya dia teruskan kalau tak berjaya tu lepas tu di antaranya dia tengok burung pula bila dia bersapi siapa tu ada burung kadang-kadang sengaja dia halau burung perung tengok burung tu baik ke mana ke kiri. Nak balik malang hari ni. Tak boleh pergi ni kerana burung tu baik ke kiri. Bila jamak burung. Hari ni berjaya ni. Nasib baik hari ni. Dia pergi macam tu dia pergi dengan burung terbang ke arah mana? Atau burung terbang bentuk mana? Ya tahan ni tak boleh pergi hari ni. Malang. Nasib tak baik ni nak balik. Supaya juga setengah-setengah orang kita dulu kalau nak berjalan jewak litah balik. Litah ke kanan tak apa, litah ke kiri balik. Dulu kalau zaman sekarang jewak litah bagi ikat. Takak jewak tu ambil kulit. Tu dia. Ayat tu orang jahiliah dulu dia bermalang dengan burung. Maka orang petani panggil bercenai. Bercenai ni ada kita bercenai. Maka dia nak jumuh lagu tu dia tak orang petani panggil bercenai. Itulah. Demikianlah. Lepas tu ada lagi? Soalan tu masih banyak lagi tapi masalah. Macam mana bagi si pendengar kita ni? Kalau mengikut masa sudah pun cukup. Tapi bagi si pendengar tu tu nak. Boleh satu lagi sebagai terakhir gitu. Nampak tak mau nak bangun lagi ni. Tengok satu lagi. Sila. Seorang janda. Tambah dengan hak janda Baik. Berkahwin tanpa restu ibu bapa. Tapi dibenarkan dengan imam mengambil wakalah si bapa. Apa dia?
seorang janda berkahwin baik janda tu sini panggil bila janda tu lelaki ke puan. perempuan. Jadi istilah bila kata seorang janda maksudnya puan. Kalau lelaki apa ya? Duda. Ni perlu kita tahu ni. Kalau kita di petani ni tak panggil belaka tu. Orang petani panggil bujang. Orang bujang patut istilah petani orang bujang. Nah, tapi janda pun faham juga. Tapi setengah-setengah kapur tak faham sebut janda. Orang bujang. Maknanya bila orang yang sudah berkahwin, lepas tu bercerai. Sama ada lelaki juga perempuan panggil bujang. Tetapi luruh kebanyakannya bujang-bujang ni yang belum kahwin. Betul tak? Masih bujang? Kalau pergi rumah tani enggak? Masih bujang? Saya tak kahwin lagi. Dia jawab itu. Saya tak kahwin lagi. Sebab dia faham kata bila sebut bujang, berkahwin, kemudian bercerai. Sama lelaki panggil bujang, juga perempuan panggil bujang. Tapi luruh di sini, bila sebut yang perempuan sudah berkahwin, kemudian bercerai, panggil janda. Janda ni khas dengan perempuan. Kalau lelaki duda. Oh bagus. Anda dapat tahu. Silakan. Ya bahasa perlu perlu tak tahu tempat ni cakap lagu ni. Baik. Seorang janda berkahwin tanpa restu ibu bapa. Tanpa restu tak apa. Izin. Tanpa restu ibu, tanpa izin. Lepas tu? Tetapi dibenarkan dengan imam ambil wakalah. Tetapi dibenar. Siapa yang membenar? Apa kata tiada restu ni ke mana? Tak berlawan kata. Ini nak faham dulu. Tadi kata berkahwin tidak restu ibu bapa. Restu ialah klik kepada izin. Izin bahasa Arab. Restu tu bahasa putih. Bahasa sini dah. Oh, masya-Allah. Tengok-tengok. Bahasa ni kena mengaji lah. Itu dia. Restu ni bahasa sini dah. Bahasa Malaysia lah umumnya. Restu jadi klik kepada benar. Izin. Izin bahasa Arab tu. Dengan tidak benar. Saya panggil anuya. Mai anuya. Dia panggil. Tak benar. Maka faham daripada tak benar. Mari di belakang tu. Tetapi dibenar. Dibenar macam mana tak restu kan dibenar. Tak apa, cuba tu lagi. Dengan imam ambil wakalah. Dalam sistem nikah kahwin di Kedah ni, soal nikah tu nak ada wakil wakalah daripada wali. Daripada wali. Ya, lepas tu tadi diizin. Macam mana tadi tidak restu. Cuba faham situ dulu. Jadi maknanya tanakut perkataan pakal awal dengan akhir tu. Jadi orang panggil tanakut. Ada berlawanan tu. Jadi maksudkan tidak restu ibu bapa. Tak apalah yang ibu, tak apalah tetap ibu ni. Masalah tak diizin oleh bapa. Bermaknanya kalau nak minta ambil daripada wali wilayah khasah, bapa tak benar. Hanya begitu-begitu. Maka mari dia belakang pula. Soalan dia. Ya. Tak redha. Hal pula. Dia bagi izinan dengan imam datang ke rumah dia wakalah. Izinan kahwin tu. Lepas tu dia mengharamkan menantu tu, si suami tu masuk ke rumah dia. Dan jika dia mati tu dia tak tutup dia tahu yang mayat dia tu. Jadi macam mana situasi tu? Kalau begitu dia kena begini ibarat dulu. Dia tak ada jawab lagi, dia keliru masalah. Dia keliru soalan dia panggil. Jadi rupa-rupa maksud kata tidak restui bapa, orang petani kena guna lagu ni. Si perempuan katalah si Aminah. Kita contoh kita bernama supaya nama mudah faham. Si Aminah seorang janda. Seketika dia nak berkahwin dengan satu lelaki si Zaid. Masalah
maka pihak ibu dan bapa tidak restu, yakni orang tanya panggil tak setuju. Kalau dia masuk minta pun kita tak setuju dengan si lelaki ini. Dengan si lelaki ini dia tak setuju ada beberapa sebab lain lah. Maka dia tak setuju. Tapi ada tapi. Sedap tak setuju, tapi kalau apabila imam ambil wakalah. Apabila imam tu mari ambil surat wakalah, tu dia capur arak itu. Wakalah yakilu kilatan wa wakalatan. Tu dia serah. Jadi bila imam mari minta dia tanda tanya. Tu bila minta mana sebab apa? Sebabnya yang mengakadkan nikah boleh dua cara. Wali sendiri ataupun dia nak wakil, nak serah kepada siapa yang mengganti dia. Tak mesti sendiri. Cuma rukun tu mesti nak ada wali. Maka wali ialah wali ada dua, wali am, wali khas. Maka ini bapa yang ada cukup syarat. Bapa bukan pasti masturul adalah, maka dialah berhak jadi wali. Kemudian anak dia nak berkahwin kepada si Zaid tadi, ibu bapa tak setuju dengan si lelaki itu. Tapi oleh kerana anak tu mau juga, nak mengelakkan daripada beberapa sebab lain tu. Bila imam mai ambil surat wakalah, dia juga beri tanda tangan. Tanda tangan ni menunjukkan bahawa dia tu izin ataupun dia panggil serah wakil kepada tu imam. Tu. Maka imam bukan wali, wakil wali. Lain pada sama qadhi ni. Wali am. Bila macam ni? Wali qah ni wakil kepada imam. Tu maksud kata beri wakalah tadi. Baik itu dulu lah. Lalu imam pun mengkahwinkanlah. Situ dulu nak tanya sah ke tidak sah. Cuba jawab. Semua jawab kata sah. Kerana rukun dah cukup. Rukun kahwinan cukup, syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun pun cukup. Maka dihukumkan sah ai ma yu'taddu bihi wa yu'tabad. Dia boleh dibuat kira dah. Dibilangkanlah. Itu sahih, sah. Tetapi ada tapi lagi, tak habis. Sudah sah, balik ibu bapa juga tak benar masuk ke rumah dia. Bila ada kematian, pihak lelaki pun diharapkan jejak di tanah dia. Diharapkan jejak di tanah dia. Nak ayat tu lah terlalunya tak bersetuju kata orang petani. Tu dia termasuk restu lagu tu. Kalau tidak berlawan lah dengan wakalah apa tu. Tu dia. Mana kata perkahwinan sudah sah. Bila kahwinan sudah sah, halal lah cara duduk suami isteri itu. Kan? Dan pula sabitlah musaharah. Arti bapa dan ibu sudah jadi mertuanya. Dengan ibu ke atas. Dan mak penakannya khalah dan ammahnya pun sudah menjadikan mahram bil musaharah. Dia panggil mahram lah. Tetapi oleh kerana hati tu tak setuju, masih duk bina di atas tak setuju tu. Bila bina atas tu baik mari nak bina atas tak setuju. Kalau aku mati, jangan sentuh jenazah aku. Aku tak suka. Jangan suka anak dah mati. Aku tak suka lagi lah itu. Betul dah dia tu. Dan jangan pijak rumah dia tu. Ini orang panggil nafsu dia. Sepatutnya ada satu penasihat bagi nasihat kepadanya. Walau marah setara mana bodah jadi menantu. Dan ini perkara yang berlaku. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya Abu Sufyan, Sakhar bin Harb, duduk berperang. Tapi anaknya Ramlah dimasyhurkan dengan kunyah Ummu Habibah radhiyallahu anha sudah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayahnya duduk berlawan. Tapi dengan anaknya dah jadi suami isteri.
Nah, maka hak dia berlafaz dia kata atas setuh jenazah dia dan dia apa tak sah pijak, apa dia tanah dia, rumah tangga dia, itu panggil nafsu dia. Perlu digunakan nasihatlah, beri ubatlah ke dia. Kalau boleh, janganlah. Kalau tidak, jangan kita wakil dari awal lagi. Ni kita wakil, jadi wakil tak wakil. Nama tu dia mana kata ini panggil nafsu kita lah. Nafsu amarah ni macam tu lah dah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Maka ubat dia apa itu? Nasihatlah oleh orang yang bijak pandai, tolong nasihat. Mudah-mudahan dia faham dalam ada itu. Sebab kita dah jadi menantu dah, kalau boleh anak dah cucu kita. Nah, sampai bila kalau tanya? Oh, sampai mati? Dia tahu. Sampai mati. Mati dah, tak benar disentuh jenazah dia. Oh, tak benar lagi dipijak rumah dia. Itu nafsu dia terlalu, orang panggil. Itu perlu nasihatlah. Nah, hukum sudah sah dah. Sabit menantu dah. Nah, itu dia. Dan kalau bercerai pun, orang panggil sabit menantu jadi mahram dengan ibu-ibu yang ke atas. Walaupun bercerai. Nah, itulah dia. Nah, ya, begitulah setiap kita ni ada beberapa permasalahan, tapi setiap masalah ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, siapa-siapa yang betul-betul takut ke Allah, hiraukan Allah, dan kita nak mati nak menuju kepada Allah. Nah, apabila kita mati nak meninggalkan khair, kebaikan, harta pusaka apa itu ini. Baik, yang dia kata tak benar pijak rumah tu, tak benar pijak menantu tu ke anak tu. Oh, menantu. Menantu. Anak tak apa. Anak dibenarkan. Kita fardu terkedai nak bina atas soalan. Nak bina atas soalan. Nak bina atas soalan. Fardu kalau dia mengumumkan. Orang petani kata borok. Nak mengumumkan. Sama ada anak aku sendiri dan menantu aku tak benar pijak rumah aku, tak benar sejenazah. Maka tak ada apa-apa bila dia mati dia setuh sebagai apa? Apa yang kata maksud adalah kasih mesra. Pijak juga adalah hak dia. Jangan dia sebab begitu. Jangan balik. Jangan pijak ya. Anak tu? Oh, menantu tak panggil derhaka. Itu lurah saja apa yang derhaka pada mentua. Tapi istilah pada syarat yang tak panggil derhaka. Itu dia. Itu saja. Dan anak tak panggil derhaka sebab dia bahkan kata nak pergi sikit lagi untuk nak tenang, kalau boleh nasihat pada ayah dan ibu tu bagus sekali. Ni hak berlaku baru ni pun macam, tapi akhir baik balik dia pun minta maaf. Akhirnya ibu bapa minta maaf kepada anak menantu, mengaku kesilapan ayah, tapi makan masalah. Jadi ni pun kalau patut pergi nasihatlah kepadanya. Itu dia. Sebagai kita seorang ibu, itu dia. Jadi ada beberapa sebab. Dia ingat gini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia ingat gitu. Allah Ta'ala kata, dan asal kata tafsir mesti, dan dengan tafsir harap bahawa kamu itu bencikan suatu perkara. Wa asa an takrahu syai'an, dan barangkali kamu itu benci ke suatu perkara. Benci tak boleh nak tengok, tak boleh nak sebut, tak boleh nak sentuh jenazah. Benci, sungguh-sungguh benci. Wa huwa padahal suatu yang kamu benci itu khairul lakum, baik bagi kamu. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan harap-harap barangkali kamu itu berkenan kasih akan suatu perkara, sedangkan perkara yang kamu kasih itu wahwa syarrul lakum, tak baik bagi kamu, buruk bagi kamu. Maka baik dan buruk siapa yang tahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tu tahu mana yang baik secara sebenar dan kamu itu tak tahu. Oleh itu kita hari ini nak marah pada seorang itu. Tapi kerana kita tak tahu, Allah menyambungkan jodoh dia tak lagi klik pada mengaji tadi. Allah kehendak sesuatu berlaku ya. Kita ingat gitu. Balai mari menyesal kesilapan. Itu perlu nasihat lah. Perlu nasihat lah. Itu saja perkahwinan itu dah makna dia kata sah.
dan halal dah dua tu, kau dapat anak pun sudah menjadi keturunan dengan jalan yang sah. Maka kalau turut mulut tu nak lagi lah. Tapi perut ni tak terima. Itulah di antara lah. Maka Alhamdulillah sekadar itu saja. Allah mengizinkan tilik kepada masa. Dan kita berdoa semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan umur kita, usia kita di dalam kebaikan, di dalam iman, di dalam ilmu dan amal yang saleh, dan dengannya sebab daripada kita dapat kejayaan dunianya dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.